السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Ayat berikutnya daripada surah Al-Baqarah, Summum bukmun umyun fahum la yubsirun. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, maka mereka ni telah pun menjadi buta, mereka telah pun menjadi tuli, mereka menjadi pekak. Summun, ya, dalam bahasa Arab kalau kita lihat perkataan sum ni maknanya al-insidad, maknanya tertutup. Ya, kerana itu kalau firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki kat sini satu bentuk amaran ataupun satu bentuk celaan atau satu bentuk penghinaan kepada golongan kafir, golongan munafiqun yang lanjutan daripada ayat-ayat yang lepas, iaitulah mereka ni tak boleh lagi berfikir, tak boleh lagi melihat, tak boleh lagi mendengar benda yang sebenarnya, seolah-olah sudah pun berlaku penghalang. Bayangkan kalau seseorang itu sebagai contohnya dia pekak, dalam pekak kemudian bisu pula tu, dan akhir sekali buta. Ya, maknanya kalaulah ini gambaran yang dikemukakan kepada seseorang yang tidak beriman, maka memang benarlah. Kan ke Allah Subhanahu Wa Taala jadikan alam ini punya kompleksnya, punya hebatnya, punya cantik, tetapi masih lagi melakukan perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gambaran seolah-olah orang ini sudah pun tidak lagi berfungsi panca indera yang Allah beri kepadanya. Jadi tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, setengah kiraat membaca summan bukman umyan, samalah seperti kiraat ini dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, Hafsah, iaitu isteri kepada Rasulullah SAW. Kiraat ni tuan-tuan maknanya teknik bacaan. Seperti kalau kita perhatikan, pergi ke Maghribi ke, pergi ke Algeria ke, kita pergi ke Libya, Tunisia, mereka mempunyai kiraat yang berbeza bunyinya daripada kita. Kerana kiraat ni tuan-tuan adalah gaya bahasa bertutur seperti kita kat Malaysia lah. Slang dia macam bunyi lain, sebutannya lain, antara orang Kelantan dengan orang Johor, berbeza daripada orang Melaka, tapi benda yang dimaksudkanlah sama. Jadi sengaunya pun lain. Jadi gitulah kalau kita perhatikan kiraat yang sampai kepada kita dibaca juga dengan summan bukman umyan, yang dipanggil di sini sebagai mansub ala az-zammi, iaitulah dibariskan atas kerana ia merupakan satu celaan, penekanan yang diberikan pada perkataan-perkataan tersebut. Seperti juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, mal'unin ainama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Jadi di sini dibariskan dengan nasab juga, mal'unin, sepatutnya mal'unun. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bila digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, iaitulah al-asam, maknanya orang yang telinganya sudah pun tersumbat, pekak. Kemudian al-abkam, maknanya orang yang la yantiq, tak boleh nak bercakap. Dan yang ketiga al-asam, al-a'ma, iaitulah orang yang buta. Kalau dah terhimpun satu kecacatan pada seseorang, boleh tahan lagi tuan-tuan, mungkin beliau seorang buta tetapi telinganya masih lagi mendengar. Tapi kalau dia berhimpun padanya tiga-tiga sifat kekurangan, keaiban, kelemahan ni tuan-tuan, iaitu dah le bisu, kemudian pekak pula dan buta, maknanya komplit segala keaiban, kekurangan berhimpun kepada golongan munafiqun. Mata yang ada tidak digunakan untuk melihat benda yang betul, telinga yang ada tidaklah mendengar benda-benda yang baik, dan lidah yang ada pun tidak digunakan untuk menuturkan kalimah-kalimah yang mendatangkan pahala.
Jadi kita jangan jadi seperti ni tuan-tuan. Nak mendengar benda-benda baik berat sangat rasanya. Tapi kalau duduk mendengar benda-benda maksiat, perkara-perkara yang haram dituturkan, umpat keji, fitnah dan sebagainya, bukan main galak lagi kita. Dan kalau nak berkata zikrullah, jauh sekali. Tapi kalau menceritakan tentang keaiban orang, kekurangan orang, dan maksud kata bercakap ni tuan-tuan bukan dengan lidah saja. Pada zaman sekarang orang ada Facebook, dia ada blog, dia ada Twitter. Kalaulah benda ini digunakan untuk menulis perkara-perkara umpat keji, fitnah dan perkara-perkara yang tak benar, dia juga termasuk dalam ucapan sebenarnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Dan lagi yang dimaksudkan di sini iaitu buta. Buta daripada melihat perkara-perkara yang baik. Nampak benda buruk saja, tak ada nampak benda yang baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini adalah sifat golongan munafiqun. Bila mereka ni bersama dengan Nabi SAW, mereka tidak nampak benda yang baik, tidak mendengar benda yang baik, tidak berkata yang baik-baik. Walaupun perkara itu disampaikan oleh Nabi SAW sendiri, mereka masih lagi tidak boleh nak menerima. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi bila Allah gambarkan kat sini, mereka ni tidak dapat melihat, tak dapat mendengar, dan tak dapat berfikir lagi. Lalu kemudian datanglah ayat yang selanjutnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka ni pekak, bisu dan juga buta, mereka tidak dapat kembali lagi. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin. Mereka ni samalah seperti hujan yang turun daripada langit, yang padanya ada kegelapan, ada petir, ada kilat. Lalu mereka meletakkan jari-jari mereka dalam telinga mereka kerana takutkan kilat itu, kerana takutkan kematian. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah Subhanahu wa taala menguasai, mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ini lagi satu perumpamaan yang Allah SWT bawakan. Hujan turun biasanya membawa rahmat, tapi hujan yang turun kepada golongan munafiqun ni, dia penuh dengan kegelapan. Dah tu ada petir pula, dan kemudian ada kilat. Bayangkan hujan yang begini menggerunkan. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Lalu orang-orang munafik ini meletakkan jari-jari mereka dalam telinga kerana takutkan kematian. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, meliputi, mengikuti perkembangan ataupun menguasai sepenuhnya orang-orang kafir. Jadi orang-orang munafiqun dalam ayat ini terang disebut sebagai al-kafirun, walaupun hakikatnya, zahirnya kita melihat mereka dari sudut perwatakan Islamnya. Seperti yang telah kita bincangkan, munafiqun tidak layak kita katakan kafirun, kerana kita tidak tahu apa yang ada dalam hati mereka. Tetapi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mereka ni. Itu sebab yang telah saya gambarkan sebelum ni, bahawa puak munafiqun ini Nabi saja yang tahu nama-nama mereka. Lantas Nabi telah berikan kepada seorang sahabat namanya Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an untuk catatan nama-nama tersebut. Sampai Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang saleh, yang hebat, yang terkemuka, yang disifatkan oleh Nabi, kalau ada Nabi inilah orangnya, pun merasa bimbang, gusar kalau beliau ni termasuk di kalangan munafiqun. Jadi ini adalah perumpamaan yang sangat menakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap golongan munafiqun. Walaupun hujan turun membawa rahmat, tetapi bagi mereka ia satu azab, ia satu benda yang menggerikan. Kita patut suka hujan turun, penuh empangan, pokok tumbuh, panas pun tak seberapa, jadi kurang. Tapi munafiqun dalam hujan yang turun bau rahmat itu pun ada azab untuknya. Kenapa? Kerana kehidupannya sendiri sudah tidak mengikuti dasar yang Allah SWT letakkan, maka semua benda dia akan dapat negatif. Ya, ini adalah satu malapetaka yang besar kalau kita memutuskan hubungan dengan Allah SWT. Maka Allah SWT akan jadikan kehidupan kita ni susah.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Firman Allah SWT dalam surah Taha, bahawa manusia ni kalau dia berpaling daripada ayat Allah SWT, maka Allah akan jadikan kehidupannya susah, sempit, tertekan, stres. Tengok dalam kehilangan pesawat yang kita lalui sekarang, ya, orang beriman menerimanya sebagai satu hakikat, di sebalik adalah hikmah Allah SWT. Dah lah, terima lah, apa lagi nak buat. Kita menghadapilah dengan tenang. Mudah-mudahan yang telah meninggal dunia ditempatkan di tempat para salihin dan juga salihat. Selain daripada itu, kita tidak punya apa-apa. Kita hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bagaimana orang-orang kafir, tuan-tuan? Kerana mereka menganggap kehidupan ini adalah segala-galanya. Mereka tak dapat terima hakikat itu. Belum pun habis fulan ini berbakti, belum pun habis si hamba Allah ni membuat baik kepada bapanya, tak terima. Seolah-olah percaturan Allah itu salah. Tak kira apa yang berlaku di situ, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tapi inilah beza di antara si mukmin dengan si kafir. Dan munafiqun termasuk di kalangan kafirun, walaupun zahirnya kita berhukum melihat mereka, menilai mereka sebagai muslimin. Jadi inilah yang dikehendaki oleh Allah SWT melalui ayat-ayat yang telah dibacakan. Nanti kita akan lihat lagi yang berikutnya, bagaimana gambaran yang seterus kepada munafiqun dan juga kafirun, dan diselang-selikan dengan kenikmatan, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada mukminin. Ini dia pendekatan Quran. Bahawa satu cerita tentang azab, mesti selepasnya datang kisah untuk syurga. Datang berita menakutkan, mesti selepasnya datang berita untuk menggembirakan orang beriman. Jadi ini uslub Al-Quran, ini teknik yang dibawa oleh Al-Quran. Wajar juga kita bawa dalam pendekatan psikologi mana-mana orang yang kita dekati pada hari ini, pada kawan, pada pekerja-pekerja, dan lebih-lebih lagi kepada anak-anak yang berada di bawah naungan kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.